Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak pelajar di luar sana? Cikgu mengharapkan anak-anak pelajar sekarang berada dalam situasi yang sihat sejahtera dan semangat untuk terus belajar bersama-sama dengan cikgu pada hari ini. Baiklah, cikgu akan perkenalkan nama cikgu, Cikgu Maznita binti Muhammad, mengajar di SMK Long Gafar, Kota Baharu, Kelantan. Baiklah anak-anak pelajar, hari ini cikgu akan terus menyambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 4. Dalam topik yang terakhir sekali. Boleh tak anak-anak pelajar teka? Apakah topik yang terakhir dalam sains sukatan Sains Tingkatan 4? Bagus. Masih ingat lagi pelajar, kita akan terus menyambung dalam topik yang ke-12 iaitu tenaga nuklear. Cikgu harap anak-anak pelajar telah pun dapat menguasai dengan baik dan dapat memahami dalam topik 1 hingga topik 11 yang anak-anak pelajar telah belajar bersama-sama dengan cikgu anak-anak pelajar semasa di sekolah dalam pelajaran yang lepas. Baiklah anak-anak pelajar, tema hari ini cikgu akan bincang dalam tema tenaga dan kelestarian hidup. Bidang pembelajaran 12.0 tenaga nuklear. Standard kandungan iaitu penggunaan tenaga nuklear. Standard pembelajaran iaitu mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang telah dikenal pasti. Baiklah anak-anak pelajar, khusus pada hari ini cikgu ingin berbincang berkenaan dengan penggunaan tenaga nuklear. Apakah tenaga nuklear? Masihkah anak-anak pelajar ingat? Anak-anak pelajar telah pun belajar berkenaan dengan tenaga nuklear semasa di tingkatan 3 yang lepas. Tenaga nuklear ni anak-anak pelajar merupakan suatu bentuk tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Tahukah anak-anak pelajar, setiap tahun bertambah bilangan negara di dunia ini yang menggunakan sumber tenaga nuklear. Boleh tak anak-anak pelajar teka? Anak-anak pelajar boleh rujuk dalam topik yang ke-12 dalam buku teks. Ada sebanyak 30 buah negara. Contoh, Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan juga Jepun. Ini sebahagianlah yang cikgu nyatakan di sini. Sebenarnya banyak lagi ya pelajar. Agak-agaknya, kenapakah negara di dunia ini memilih untuk menggunakan tenaga nuklear sebagai tenaga utama di negara mereka? Kalau pelajar nak tahu, yang pertama, kerana penggunaan tenaga nuklear dapat membekalkan tenaga elektrik ke seluruh kawasan negara mereka. Yang kedua, dapat menjana tenaga kepada pelbagai bidang dalam negara mereka. Yang ketiga, secara tidak langsung dapat menjana ekonomi negara. Bagaimana? Contoh Slovakia, negara dia dapat menghasilkan tenaga elektrik berlebihan sehingga dapat membekalkan tenaga elektrik kepada
negara jirannya, maka secara tidak langsung dapat menjana ekonomi di negara Slovakia. Baiklah, anak-anak pelajar, penggunaan tenaga nuklear ada baik, ada buruk. Jadi cikgu nak bincang manfaat yang didapati daripada penggunaan tenaga nuklear sekiranya jika dijana dan dikawal dengan baik. Manakala kesan buruk jika tidak diuruskan dengan betul. Jadi kita akan bincangkan dengan lebih jelas lagi manfaat dan kesan buruk. Manfaat sumber tenaga nuklear. Anak-anak pelajar boleh perhatikan di sini ada berapa manfaat agak-agaknya yang cikgu nak bincang di sini? Bagus. Ada 6 ibu jari manfaat, iaitu yang baiklah daripada penggunaan sumber tenaga nuklear. Yang pertama, tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Bagi negara yang tidak ada bekalan petroleum dan arang batu, mereka menggunakan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif. Jadi ini dapat mengganti atau mengurangkan penggunaan petroleum atau arang batu. Manfaat yang kedua, boleh menjana ekonomi sesebuah negara. Seperti mana yang cikgu bincangkan sebentar tadi, contoh Slovakia. Negara tersebut dapat menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear sehingga berlebihan. Jadi tenaga elektrik yang berlebihan ini boleh dibekalkan kepada negara jirannya. Secara tidak langsung boleh menjana ekonomi di negara tersebut. Manfaat yang ketiga, sinaran mengion daripada tenaga nuklear dapat digunakan dalam pelbagai bidang. Contoh, perubatan, pertanian dan perindustrian. Banyak lagi, hanya 3 cikgu nyatakan di sini ya pelajar. Manfaat yang keempat, tenaga nuklear boleh menghasilkan jumlah tenaga yang cukup besar. Manfaat yang kelima, sedikit gas rumah hijau dibebaskan berbanding dengan sekiranya menggunakan sumber tenaga lain. Contoh, jika menggunakan petroleum atau arang batu. Yang kita tahu, penggunaan petroleum atau arang batu menyumbangkan gas rumah hijau yang banyak. Manfaat yang keenam, meningkatkan taraf hidup dan taraf kesihatan manusia. Seterusnya pelajar, sedikit info, pelajar boleh lihat gambar yang cikgu sertakan di sini. Contoh dalam bidang perubatan. Kobat 60 mengeluarkan sinar gamma untuk merawat kanser. Dalam bidang industri, Kobat 60 juga anak-anak pelajar mengeluarkan sinar gamma. Kita guna untuk mengesan kebocoran paip di bawah tanah. Kobat 60 juga dalam bidang pertanian, sinar gamma memandulkan serangga perosak. Seterusnya pelajar, kesan buruk sumber tenaga nuklear. Agak-agaknya ada berapakah kesan buruk sumber tenaga nuklear? Okey, ada 4. Yang pertama, sisa radioaktif sekiranya tidak diuruskan dengan betul anak-anak pelajar, ianya menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa hidupan. Manakala kebocoran sinaran radioaktif
boleh mengakibatkan kanser dan mutasi. Ini contoh. Ada banyak lagi kesan kesan buruk sekiranya kebocoran sinaran radioaktif berlaku. Yang ketiga, sekiranya berlaku kemalangan di reaktor, jumlah kematian yang besar. Boleh mengakibatkan jumlah kematian yang besar. Yang keempat, sekiranya salah guna tenaga nuklear, kita tahu tenaga nuklear ni tenaga yang cukup besar. Tenaga yang sangat besar ini memberi kesan buruk kepada manusia. Contoh, semasa letupan bom. Sedikit info, pelajar boleh lihat gambar yang cikgu sertakan di sini. Letupan nuklear. Apabila ia berlaku, pelajar boleh perhatikan betapa besarnya api yang dihasilkan akan mengancam nyawa manusia, haiwan, memusnahkan persekitarannya, contoh bangunan dan mencemarkan alam sekitar. Sekiranya yang kedua pula, gambar manusia yang masih hidup kesan daripada berlaku letupan nuklear, wajah mereka akan cacat dan orang ini terpaksa menanggung kesakitan yang berpanjangan. Sisa radioaktif yang dibuang begitu sahaja akan mencemarkan alam sekitar. Baiklah anak-anak pelajar, cikgu rasa anak-anak pelajar boleh memahami, cikgu harap anak-anak pelajar boleh memahami apa yang cikgu bincangkan sebentar tadi. Jadi untuk menguji kefahaman pelajar tentang apa yang cikgu bincangkan sebentar tadi, ada sedikit latihan pengukuhan. Cikgu harap anak-anak pelajar sama-sama menjawab dengan cikgu pada kali ini. Cuba jawab soalan yang cikgu sediakan. Suai padankan soalan dan jawapan. Ada 4 soalan ya pelajar. Pelajar boleh catat soalan dan jawapan. Soalan yang pertama ni pelajar. Negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber utama tenaga. Apakah jawapan? Boleh tak pelajar cari jawapan? Jawapan ada di sebelah kanan pelajar. Bagus. Jawapannya Rusia. Satu lagi Perancis. Okey pelajar, soalan yang kedua. Kegunaan tenaga nuklear di negara terlibat. Boleh tak pelajar cari jawapan? Bagus. Kegunaannya untuk menjanakan ekonomi sesebuah negara dengan membekalkan tenaga elektrik kepada negara jiran. Satu lagi, untuk penjanaan tenaga elektrik bagi seluruh kawasan sesebuah negara. Bagus, pelajar dah dapat menjawab 2 soalan. Soalan yang ketiga, kelebihan tenaga nuklear. Apakah kelebihan tenaga nuklear yang cikgu bincangkan sebentar tadi? Kelebihan, jumlah tenaga yang besar dapat dihasilkan. Dan yang kedua, jumlah gas rumah hijau yang sedikit dibebaskan. Soalan yang keempat, kesan buruk tenaga nuklear. Bagus. Ancam nyawa hidupan. Okey. Kita dah menjawab 4 soalan.
Pelajar boleh rujuk jawapan yang pelajar tanda. Syabas, pelajar dah dapat menjawab ke semua soalan dengan betul. Tahniah ya pelajar. Sebagai rumusan pada hari ini, di akhir pengajaran ini, diharapkan, cikgu mengharapkan pelajar-pelajar dapat mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang telah dikenal pasti. Yang kedua, cikgu harap pelajar-pelajar dapat mengingat manfaat-manfaat yang cikgu bincangkan sebentar tadi dari penggunaan tenaga nuklear. Yang ketiga, kesan buruk. Masih ingat lagi tak pelajar? Kesan buruk yang cikgu bincangkan sebentar tadi dari penggunaan tenaga nuklear. Jadi, sebelum mengakhiri pembelajaran dengan cikgu pada kali ini, sedikit renungan bersama untuk anak-anak pelajar. Kata-kata ini cikgu petik daripada Pythagoras. Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Jadi, cikgu harap anak-anak pelajar sentiasalah bersemangat untuk terus belajar. Baiklah pelajar, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian.